sejahtera dan Sawadika. Saya Wendy Tam daripada Alostar Kedah. Okay. So hari ini saya ingin share sedikit pengalaman dan juga tips-tips menarik semasa ingin mendapatkan vaksin for COVID-19. Okay. Untuk makluman, saya sudah pun mendapatkan vaksin untuk COVID-19 first dose pada 6 Jun tempoh hari ya. Dan di sini saya ada sedikit tips menarik untuk dikongsikan bersama dengan semua ya. Mungkin kita pernah dengar sebelum ini daripada doktor, daripada nurse ataupun daripada staf-staf KKM sendiri yang berkongsi maklumat dan pendapat mengenai apakah langkah-langkah yang perlu kita buat sebelum mendapatkan vaksin. Okey, tetapi bagi saya hari ini yang mungkin tidak layak untuk memberikan apa-apa nasihat kan, tapi mungkin bagi doktor dan nurse ataupun staf KKM, mungkin dia orang berikan pendapat ataupun nasihat daripada segi medical. Okey, dan sebagai daripada pandangan saya pula sebagai seorang rakyat biasa yang ingin keluar daripada rumah untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini, apakah yang perlu kita buat? Apakah persediaan yang perlu kita lakukan? Okey, jadi hari ini kita ada lebih kurang 13 tips-tips menarik daripada saya. Dan sebelum itu, pastikan anda tekan like dan tekan subscribe untuk saya. Okey, dan nanti akan saya sebutkan satu persatu mengenai tips-tips menarik mengenai persediaan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Okey, semoga ianya bermanfaat dan semoga ianya boleh dijadikan panduan yang berguna untuk anda semua di hari anda mendapatkan vaksin for COVID-19 nanti. Okey, so selamat menonton. Okey, di sini saya ingin share beberapa tips-tips menarik dan pengalaman saya ketika keluar daripada rumah untuk mendapatkan vaksin for COVID-19. Okey, jadi hari ini kita sembang-sembang santai. Lebih kurang ada 13 tips menarik yang mungkin boleh dijadikan panduan untuk tuan-tuan dan perempuan semua yang menonton video ini. Okey, jadi sebelum saya sebut satu persatu mengenai tip-tip menarik tersebut, sudilah kiranya kalau boleh tekan like dan subscribe untuk saya. Okey, alright, so di sini kita ada 13 tips-tips menarik daripada saya dan kita ke perkara nombor 1. Okey, nombor 1 paling tidak boleh lupa adalah kad pengenalan ataupun identity card lah, IC kita tu. Memanglah selalunya ada dalam purse kita, dalam handbag kita selalunya kan, tapi why not kalau boleh kita check lagi sekali. Okey, untuk confirm yang memang betul kad pengenalan kita dah siap dah ada dalam purse ataupun handbag kita. That one for sure lah kan, sebab kadang-kadang mungkin terlupa, kita terambil dan tersalah letak. Okey, sebab memang perkara pertama yang paling penting sangat-sangat adalah kad pengenalan ya. Tiada kad pengenalan, tiada vaksin untuk kita. Okey, jadi benda lain mungkin boleh lupa, tapi IC memang tak boleh lupa. Okey, so perkara pertama adalah IC kita ya, kad pengenalan kita. Dan nombor 2 iaitu memerlukan tidur yang cukup. Okey, tidur dan rehat yang secukupnya. Ini adalah untuk memastikan badan kita cegah, sihat, tidak letih, tidak lesu ya. Dan tidur yang cukup adalah sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam. Okey, tidur yang cukup juga adalah untuk memastikan keesokan harinya badan kita sihat, cegah, tidak letih, tidak lesu dan mungkin akan menyebabkan kita pitam dan sebagainya. Okey, jadi nombor 2 adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Okey, ketiga, mandi, makan dan minum air suam secukupnya. Okey, mandi juga adalah amat penting untuk memastikan badan kita cergas, untuk memastikan badan kita rasa fresh kan. Dan seterusnya kita makan dan jangan perut kosong. Okey, dan minum air suam secukupnya. Dan secara logik kalau kita fikirkan, makan dan minum sememangnya must kan, semestinya wajib makan sebab seperti yang kita sedia maklumkan di pusat pemberian vaksin PPV sememangnya mungkin ramai orang kan. Jadi
agak mengambil masa jugalah, mungkin dalam sejam lebih ataupun lebih kurang 2 jam bagi proses daripada mula hingga ke akhir. Dan jikalau bayangkan kalau kita tengah lapar, kita tengah dahaga dan haus, itu akan menyebabkan emosi kita tak stabil, marah-marah dan sebagainya kan. Jadi seeloknya kita makan dan minum secukupnya. Ini juga untuk memastikan yang badan kita bersiap sedia untuk menerima vaksin untuk COVID-19. Okey. Dan keempat, pastikan handphone bateri anda penuh ataupun full, ataupun kalau macam tak confident, was-was, mungkin ada setengah orang yang handphone bateri dia saja mungkin dalam 1 jam ataupun 2 jam, main-main sekejap dah habis dah bateri dia tak tahan kan. Jadi mungkin kita bawa sekali power bank. Okey, mungkin ini juga orang ingatkan remeh lah, buat apalah macam ni kan, tapi sebenarnya ianya untuk memastikan. Perkara pertama adalah semasa dalam proses untuk mendapatkan vaksin, kaki tangan daripada KKM akan meminta handphone kita bagi update MySejahtera kita ya, sebab hari tersebut kita akan mendapatkan vaksin dos pertama. Jadi dalam MySejahtera akan diupdate ya yang kita telah pun menerima dos pertama. Jadi pihak staf KKM akan meminta handphone kita dan akan lihat detail kita dalam handphone lah bagi update MySejahtera kita ya. Dan selain itu kemungkinan besar, ini jarang berlaku tetapi kemungkinan besar ada di antara kita yang selepas menerima vaksin kita akan rasa pening kan. Mungkin bila kita datang kita drive seorang-seorang, bila balik kita rasa pening kan, ataupun mungkin kalau yang lebih teruk mungkin kita akan pitam dan sebagainya. Tapi ini tak pernah lagi berlaku, kemungkinan. Okey, jadi kalau kita ada handphone, kemungkinan orang di sekitar situ ataupun staf KKM sendiri boleh menggunakan handphone kita untuk menghubungi ahli keluarga kita. Okey, ini juga adalah penting. Okey, dan seterusnya perkara nombor 5. Okey, dari segi pakaian dan juga aksesori. Okey, mentang-mentang lah rasanya kita tak boleh keluar rumah kan, pasal PKP, pasal PKPD dan sebagainya. Bila dapat keluar rumah nak pergi suntik vaksin, wah kita melarang habis kan. Pakai dengan gelang-gelang mami, jarum apa semua keluar. Jadi nasihat saya, kalau boleh kita elakkan. Okey, jadi kalau boleh kita pakai pakaian yang sesuai. Okey, pakai pakaian sesuai bermaksud kata boleh kita bayangkan semasa kita nak terima vaksin, nak terima suntikan, kita perlu selak, orang kata ya, angkat lengan baju kita kan untuk pihak kaki tangan KKM ataupun nurse dan doktor yang bertugas untuk suntik kita di bahagian sini ya. Kalau macam saya itu suntik dekat sini. Okey, jadi bayangkan kalau kita pakai macam saya pakai sekarang, okey, macam kita pakai coat lah, jaket dan sebagainya. Jadi ianya amat merumitkan, okey, yang memerlukan kita nak buka zip, nak buka button dan sebagainya, dan kita buka baju kan untuk bagi nurse cucuk. Why not kalau seeloknya kita pakai baju yang longgar sedikit ya, mungkin blouse dan seluar selek ataupun dengan jeans, ataupun memadai dengan t-shirt dan jeans kan, supaya lebih mudah untuk nurse selak lengan baju kan untuk mendapatkan suntikan kan. Itu juga adalah penting. Mungkin kadang-kadang kita rasa kita tak terfikir benda tu kan, tapi bila difikir balik memang ianya adalah amat penting kan. Macam dengan kawan-kawan muslim kan, mungkin dia orang boleh pakai blouse kan yang memang sememangnya dia orang memerlukan tutup aurat. Okey, so jadi mungkin boleh pakai blouse yang berlengan panjang, okey, tapi senang untuk dilipat ataupun diselak, dan untuk menerima suntikan tidak perlulah memakai kemeja yang terlalu ketat kan, dan yang perlu kita buang button lepas tu ataupun buang zip dan terpaksa membuka baju kan untuk mendapatkan suntikan ya. Itu
akan merumitkan lagi kerja-kerja staf KKM ataupun melambatkan proses mendapatkan vaksin, ya. Seperti yang kita sedia maklum, memang ramai yang sedang menunggu di belakang kita, ya. Yang depan kita pun tadi kita dah tunggu berapa lama. Jadi just bayangkan belakang kita pun masih ramai lagi. Jadi ini adalah salah satu cara lagi untuk kita membantu staf KKM untuk melicinkan tugas mereka. Okey. Pakaian dan aksesori, ya. Dan aksesori pun begitu jugalah. Macam kita nak pakai gelang emas, rantai leher besar-besar tu kan, simpan dulu kat rumah. Okey. Lepas ni baru pakai. Bayangkanlah, macam saya cakap tadi, jikalau terjadi apa-apa dekat kita, mungkin ada komplikasi-komplikasi yang kita tidak ingini, kan. Mungkin kita pitam dan sebagainya. Jadi mungkin jugalah ada pihak-pihak yang tak okey, kan. Jadi mungkin kita akan kehilangan barang kemas kita dan sebagainya. Jadi ini akan menimbulkan perkara yang tidak baik, ya. Akan menimbulkan perkara yang negatif lah nanti. Jadi pula viral macam-macam dalam Facebook, dalam YouTube, dalam WhatsApp dan sebagainya, yang staff KKM macam ni dan sebagainya, ya. Sebenarnya dia orang dah cukup penat, dah cukup orang cakap sengsara dah untuk menangani masalah ataupun pandemik COVID-19 ini. Jadi apa yang kita boleh bantu dia orang, walaupun kita nampak remeh-temeh, sebenarnya ianya amat membantu sekali, ya. Dan seterusnya, perkara ke-6, kalau boleh, ini adalah soalan saya kepada doktor tempoh hari, ya. Dan saya berpeluang sembang-sembang dengan doktor dan bertanya mengenai beberapa perkara, ya. Dan salah satunya, doktor menasihatkan agar jangan minum air bergas, berkafein dan air yang alkohol, dan air yang mempunyai alkohol lah. Dan sememangnya rakan-rakan Muslim kita yang tu tolak tepi lah, alkohol tu memang tak ada, kan. Jadi kalau memanglah teh tarik, Nescafe kan, Nescafe ais, Nescafe tarik pagi-pagi tu, kopi panas pagi-pagi untuk breakfast tu, mungkin memang dah menjadi rutin kita, ya, untuk makan orang cakap cincai-cincai pun, kan. Kopi panas dengan biskut 4 segi, kan, kita makan pagi-pagi for breakfast, kan. Seeloknya kita hindarkan dulu pada hari tersebut, ya. Elakkan dahulu minuman berkafein, minuman beralkohol dan juga minuman bergas, ya. Sebab minuman ni bila kita makan, ianya secara tidak langsung akan ada dalam saluran darah kita. Jadi mungkin akan menimbulkan tidak balas atau komplikasi yang tidak sepatutnya selepas kita menerima vaksin untuk COVID-19. Jadi elakkan minuman bergas, minuman berkafein dan juga minuman beralkohol. Okey. Seterusnya, perkara ke-7. Pastikan hari tersebut anda clear dari sebarang temu janji. Okey. Sebab macam saya sebutkan di awal tadi, proses mendapatkan vaksin tidak semua tempat menjanjikan ianya licin, tidak menjanjikan ianya cepat dan orang cakap mudah lah, kan. Sebab daripada pengalaman saya sendiri, hari kejadian, hari yang saya mendapatkan suntikan, orang agak ramai. Okey. Jadi proses pertama yang kita perlu buat apabila sampai ke pusat pemberian vaksin adalah kita berikan IC. Seterusnya kita akan diberikan borang. Okey, dan kita perlukan kita perlu isi borang tersebut. Seterusnya kita turunkan tanda tangan menandakan yang kita bersetuju untuk menerima vaksin for COVID-19. Okey, jadi banyak jugalah yang perlu diisi dan akan ditanya beberapa perkara mengenai penyakit ataupun sebagainya yang kita ada dekat situ. Okey, jadi kalaulah kita ni kejar masa, kan, kita kejar masa, jadi ianya mungkin akan membuat kita emosional lagi sekali, ya. Sebab dah lah nak ligan masa, kan. Benda ni pun tak siap lagi. Saat kena tunggu tang sini, saat kena tunggu sana, saat kena tunggu tang nak kena injection, kan. Jadi macam-macam perkara, macam-macam berbagai part, step by step yang kita perlu tunggu dan sebagainya, kan. Jadi
akan menyebabkan mungkin kita marah-marah dan sebagainya ya. Jadi seeloknya kita clearkan hari tersebut, clearkan daripada sebarang temu janji dan make it free. Okey, kita free time. Jadi sampai dekat sana, sambil kita duduk, kita layan YouTube dan sebagainya kan, ataupun kita chat dengan kawan-kawan kita melalui Facebook, melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi ini boleh dapat kill time, orang kata kan, dapat orang cakap apa, sekejap je tengok-tengok, oh dah sampai giliran kita dah, sekejap-sekejap dah sampai giliran kita dah kan. Jadi ianya tidak akan menyebabkan kita orang cakap ligan masa, orang kadang-kata ligan masa, okey, terkejar-kejar masa, okey. Dan seterusnya ke-8 ya, jikalau anda sedang makan apa-apa ubat, okey, jadi untuk orang yang muda sikit mungkin tidak menjadi masalah, tetapi mungkin perkara nombor 8 ini boleh dijadikan panduan untuk diberitahu kepada ibu ataupun ayah kita lah, ataupun orang tua kita. Kalau diorang sedang makan apa-apa ubat, contoh ubat darah tinggi, ubat diabetes iaitu ubat kencing manis dan sebagainya, kita bawa sekali sebagai reference ya, sebagai perhatian untuk doktor ataupun nurse yang bertugas pada hari tersebut. Tengok sekejap ya. Okey, kita makan ubat ni, adakah kita layak ataupun kita sesuai untuk menerima vaksin for COVID-19. Dan jadi nanti diorang akan membuat keputusan lah, sama ada kita ni allergic dengan sesuatu ubat itu, ataupun kita tidak sesuai untuk menerima vaksin tersebut. Okey, jadi kita jangan membuat andaian sendiri yang aku ada darah tinggi, tak boleh cucuk lah, tak payah register MySejahtera lah ataupun sebagainya. Okey, jadi itu akan ditentukan oleh petugas-petugas daripada KKM sendiri ya, dan tugas kita adalah register MySejahtera dan daftar diri anda ataupun daftar diri anda berhampiran klinik-klinik berhampiran untuk mendapatkan vaksin for COVID-19 ini ya. Okey, dan seterusnya perkara nombor 9. Nombor 9 ni seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, kalau anda allergic dengan sesuatu ubat, okey, pastikan anda bawa sekali nama-nama ubat tersebut untuk perhatian para petugas KKM pada hari tersebut ya. Kalau allergic memang mungkin kita tidak boleh suntik ataupun sebagainya ya, dan ini juga akan keputusan juga akan dibuat oleh pihak petugas pada hari tersebut, sama ada kita sesuai ataupun tidak untuk menerima vaksin for COVID-19 jikalau kita ada allergic kepada sesuatu ubat. Okey, itu adalah perkara nombor ke-8. Seterusnya tip yang ke-10. Okey, semasa hendak menerima suntikan, pastikan anda tanya terlebih dahulu pada doktor ataupun nurse yang bertugas apakah nama vaksin yang akan disuntik kepada anda. Kan, ada setengah orang mungkin dah pergi suntik dah, tapi balik mai, ini bahasa Kedah, okay? Hang pergi suntik vaksin apa tadi? Kan? Tak tahu, aku tengok doktor suntik je, aku tak tahu vaksin apa, kan? Jadi orang cakap mungkinlah ianya tak penting sangat as long as kita dah diberikan suntikan kan. Tapi bagi saya ianya adalah satu maklumat kan, supaya kita tahu apa dan apakah vaksin yang disuntik kepada kita ya. Untuk masa sekarang Malaysia mempunyai 3 vaksin ya, iaitu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Okey, tapi kalau macam AstraZeneca tu kita tahulah sebab sememangnya kita register under volunteer kan, sukarela kita register untuk mendapatkan AZ kan. Tapi untuk Sinovac dan Pfizer tu yang ni terpulang kepada pusat pemberian vaksin itu sendiri, di mana mereka akan sediakan vaksin tersebut. Dan jadi mungkin kita tak tahu yang pusat itu sediakan vaksin apa. Jadi untuk maklumat lebih lanjut untuk kita sendiri, seeloknya kita tanyalah vaksin apa yang doktor nak bagi, vaksin apa yang nurse nak bagi kan. Selalunya mengikut pengalaman saya tempoh hari, memang nurse akan bagi tahu, okey, hari ni kita akan suntik vaksin Pfizer nah. Dia orang cakap macam tu, memang lembut je dia orang cakap.
Memang baik dia orang ya, dan saya memang respect lah tabik dengan dia orang, dengan kerja yang banyak, dengan kepenatan dia orang, masih sempat lagi dia orang layan kita seelok-eloknya, dia orang layan kita sebaik-baiknya. Dan saya mengambil kesempatan kat sini memang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada para frontliner kita ya. Memang sesuatu tugas yang berat ya untuk mereka semua ya. Dan okey, itu pasal nama vaksin. Okey, seterusnya perkara ke-11, tips yang ke-11 ya. Pastikan sebelum mendapatkan suntikan, ini juga penting ya. Kita bagi tahu doktor ataupun nurse yang bertugas, kita cekap lengan mana ataupun kita dah biasa pakai tangan mana. Macam saya pakai tangan kanan, jadi saya bagi tahu nurse saya pakai tangan kanan. Jadi kalau boleh nurse suntik tangan kiri. Ya, seperti yang kita sedia maklum, selepas kita mendapatkan suntikan, lebih kurang 70 ataupun 80% setiap individu yang mendapatkan vaksin COVID-19 akan terasa lenguh-lenguh, macam rasa berat tangan, lenguh-lenguh, macam sakit-sakit otot sikit lah. Tidak sakit sangat, tapi akan terasa macam bagi orang yang tak pernah bersenam, rasa dia macam lebih kurang lepas kita bersenam, dia rasa macam lenguh-lenguh, sakit-sakit otot, lebih kurang rasa macam tu. Okey, jadi seeloknya kita pakai tangan yang kita tak cekap sangat kan. Macam kita, kalau macam saya pakai tangan kanan, kita boleh suruh nurse cucuk tangan kiri. Okey, jadi ianya untuk memastikan yang lengan kiri kita ni, sebab kita tak pakai tangan ni kan, jadi tangan ini boleh mendapatkan rehat yang secukupnya. Okey, dan tangan ni tidak perlu melakukan kerja-kerja berat ya, macam kita nak mandi, nak makan, nak semua kita boleh pakai tangan kanan. Okey, dan tangan ni boleh rehat secukupnya. Dan pastikan anda bagi tahu ya, sebab kadang-kadang untuk nak cepat, bila kita pergi duduk saja nurse terus cucuk, duduk saja nurse terus cucuk tanpa nurse tanya kan kita ni cekap tangan mana, pakai tangan mana dan sebagainya kan. Sebab memang dia orang dah assume yang mungkin kita ni pakai tangan kanan, sebab jarang-jarang sekali adanya orang yang pakai tangan kiri ataupun left handed kan. Mungkin dalam 10 ada seorang ataupun dalam 20 ada seorang kan. Jadi seeloknya kita bagi tahu nurse untuk memastikan kebaikan untuk kita juga kan. Kalau kita dah pakai tangan kanan, pergi cucuk tangan kanan, jadi macam mana kita nak buat kerja harian kita, nak makan pun susah kan kalau yang sakit sangat tu lah. Tapi bagi saya tak ada pun side effect yang orang cakap apa yang teruk kan. Cuma rasa macam lenguh-lenguh sikit kan, cucuk tang ni tapi saya rasa lenguh tang sini kan, sakit-sakit bahagian otot kat sini je. Jadi ini boleh dibantu dengan kita macam sapu-sapu sikit minyak angin, ataupun selepas kita suntik tu mungkin kita gunakan ais untuk letak sikit untuk meredakan sedikit keradangan ataupun kesakitan yang kita terima selepas mendapatkan suntikan tersebut. Okey, so itu adalah sedikit advice, sedikit nasihat bagi yang menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri ya. Dan seterusnya perkara ke-12 ataupun tips yang ke-12, kalau boleh kita bawa satu air mineral. Okey, satu botol air mineral, yang botol kecil-kecil lah, botol yang 500 ml ke kan. Sebab sepanjang proses untuk mendapatkan vaksin macam saya sebut tadi juga, mungkin mengambil masa lebih kurang sejam lebih ataupun 2 jam. Jadi mungkin akan menyebabkan kita dahaga. Jadi air yang kita bawa bersama dapat membantu. Okey, sebab selalunya, sememangnya di setiap pusat pemberian vaksin tidak disediakan air minuman. Kalau di tempat anda ada sediakan, okey lah kan, memang bagus, perfect. Tapi macam dekat tempat saya tu memang tak ada disediakan. Dan seeloknya memang wajar lah, memang patut pun kita bawa sendiri dalam pandemik COVID-19 yang mengganas balik sekarang ni kan. Jadi mungkin lebih sesuai kalau kita bawa minuman sendiri. Okey, jadi itu adalah untuk menghindarkan bila kita time menunggu tu kita rasa dahaga, kita boleh minum, ataupun selepas kita mendapatkan vaksin COVID-19, kita diarahkan untuk menunggu dalam bilik pemerhatian ya. Dekat situ kalau boleh digalakkan ya untuk minum sedikit ya. Mungkin suku daripada botol yang kita bawa ataupun setengah botol daripada kita bawa tu kita minum sedikit ya. Selepas mendapat suntikan kita digalakkan untuk minum air suam sedikit
okey, dan kita tunggu di bilik pemerhatian selama lebih kurang 30 minit ya. Untuk pengalaman saya, doktor bagi tunggu 30 minit. Okey. Jadi dalam bilik pemerhatian tu nanti bolehlah kita layan-layan telefon, okey. Yang macam saya cakap tadi kan, ini adalah satu lagi kebaikan untuk memastikan handphone kita sentiasa ada bateri ya. Semasa menunggu boleh kita layan-layan handphone, jadi macam tak boring sangat kan, dapat kill time sikit semasa tempoh menunggu tersebut, okey. Dan ini adalah perkara nombor ke-12, iaitu jangan lupa bawa air minum, okey. Ianya dapat membantulah, okey. Seterusnya ke-13, tips yang ke-13 ya, last but not least, jangan lupa semasa anda di dalam bilik pemerhatian, okey, 30 minit tu banyak benda yang anda boleh lakukan, okey. Salah satunya, jangan lupa cari banner ataupun kertas yang telah ditulis saya telah divaksin kan. Tengah hit sekarang ni kan, saya telah divaksin. Jadi pastikan anda cari banner tersebut, dan masa 30 minit di dalam bilik pemerhatian tu anda boleh gunakan untuk anda mengambil gambar saya telah divaksin. Macam-macam gambar boleh ambil, daripada kiri, daripada kanan dan sebagainya. Okey, jadi inilah tempoh yang sesuai untuk anda gunakan masa yang terluang itu untuk ambil gambar dan sebagainya lah kan. Nak chat dengan kawan lah kan, aku dah siap vaksin dah kan, hang bila kan, macam mana kan. Jadi itulah sedikit sebanyak pengalaman untuk di-share dan nasihat yang mungkin berguna untuk anda yang akan mendapatkan vaksin for COVID-19 nanti ya. Jadi itulah 13 tips-tips menarik daripada saya yang mungkin boleh dijadikan panduan berguna kepada anda semua semasa anda mendapatkan vaksin for COVID-19 nanti ya. Dan semoga ianya bermanfaat dan boleh dijadikan sebagai panduan. Okey, jadi semoga kita bertemu lagi di lain video, dan sekali lagi jangan lupa tekan like dan juga subscribe untuk saya. Okey, jadi salah silap harap dimaafkan kan. Mungkin ada juga tersilap kata-kata di sini ya. Jadi semoga kita ketemu lagi, dan salam dan juga sawadi daripada saya. Okey, semoga kita jumpa lagi.